Tapi sebaliknya berlaku bulan puasa lah. Makin besar, makin naik berat dia. Kalau nak cepat sembuh, elakkan buat dulu. Ada orang dia kata lepas tarawih bantai. Bantai tu kiranya makanlah nasi kau-kau punya kan. Cukup ke kurma sampai ke maghrib tu? Sebenarnya, bukan, betul tadi, kita boleh hidup. Tapi yelah orang main setting kita. Assalamualaikum, salam Ramadan Al-Mubarak. Dah mula berpuasa kita. Yang mana yang tak lama sangat menantikan ketibaan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh barakah ni. Setahun kita menantikan detik ini dan akhirnya tiba juga. Dan pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan, apa-apa saja Harian Metro, kali ini kita nak fokus kepada topik-topik yang sesuai dalam bulan Ramadan supaya dapat bagi manfaat kepada ramai orang, dan insya-Allah tuan-tuan semua mungkin dapat belajar something daripada apa yang kita bincangkan, yang kita kupas dalam podcast Harian Metro apa-apa saja. Dan untuk hari ini tuan-tuan, untuk hari ini saya bawakan seorang yang saya kira ramai orang kenal, ramai orang cukup familiar dengan wajah ini kerana beliau sering kali FYP di laman sosial, antaranya di TikTok, berkongsikan tentang pelbagai tips-tips kesihatan tentang menjaga dari segi kalori dan sebagainya, nak jaga dari segi pemakanan dan sebagainya, dan ramai orang tentu sekali nak tahu pendapat beliau, terutama dalam kita menghadapi bulan puasa ini. Bersama kita pada hari ini tuan, Dr. Mani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Azrul. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Panggil ni kali kedua kan panggil saya kan? Ya, kali kedua. Betul. Okey, saya rasa bersyukur sangat. Alhamdulillah. Hari ni saya nak cerita pasal topik puasa kan? Puasa. Apakah kesan-kesan kebaikan kita dapat daripada berpuasa? Ya. Betul kan? Tak apa, Dr. Ho dulu. Kita belum pergi kepada isu dia. Cuma mungkin ramai yang mungkin terkesima sekejap bila saya mulakan dengan Assalamualaikum. Sebab mungkin ramai, tapi saya rasa ramai dah tahu sebenarnya Dr. Mani ialah seorang mualaf Muslim, telah bermemeluk Islam sekitar 2 tahun lepas, dan sekarang ni Dr. Mani sebagai pemilik kepada Dr. Mani Group yang mengusahakan pelbagai antaranya poliklinik damai di Beranang dan sebagainya. Dan ramai yang suka sangat dengar Dr. Mani punya perkongsian tentang amalan cara-cara nak kontrol makan, kontrol gula sebagainya kan. So Dr. Mani mungkin boleh share sikit your experience. Saya difahamkan Dr. Mani masuk Islam 2 tahun lepas dan last year first time berpuasa sebagai seorang Muslim. So Dr. Mani macam mana your experience? Nama Islam saya Dr. Muhammad lah, Dr. Muhammad Mani Wandan. Okay. Yang pentingnya hidayah yang saya dapat tu. Lepas dapat hidayah, saya mualaf. Ada sebabnya dia tu. Setiap kita sebagai manusia, setiap kita punya dapat hidayah semua ada sebabnya tu. So saya beruntung sangatlah dapat hidayah ni. Saya dah mualaf. Dan daripada selepas mualaf, saya dapat idea-idea ni bagaimana kita nak tolong sebagai doktor yang bertauliah kepada semua orang rakyat Malaysia terutamanya. Tak kisah dia agama Islam ke, tak kisah. Kita jangan tengok dia sebagai Islam ke, bukan Islam ke, tak. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan kita. Kita kena buat sesuatu yang baik untuk semua orang. Kita dapat pahala tanpa mengharapkan sesuatu daripada rakyat. Daripada konsep itu, dan dari segi saya sebagai doktor bertauliah, saya sharekan apa yang berlaku terutama di Malaysia sekarang. Mengapa kita sakit, terutama metabolic syndrome, terutama kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit sendi, berat badan, terlalu banyak dekat Malaysia. Hampir semua orang, dalam 10 orang, boleh katakan 9 orang ke 10 orang dah ada penyakit ni dah. Apa root cause, mengapa punca? Kita bila lahir, kita normal lahir, kita normal. Dalam perjalanan kita membesar, kita dapat semua penyakit. Apa punca dia? Itu daripada itu saya dapat idea. Dan saya dalam TikTok saya share banyak information yang betul, di mana sangat banyak, terlalu banyak. Di mana kadang-kadang your sharing kadang a bit kontroversi sikit, kadang-kadang bercanggah sikit dengan orang lain kan. Bukan kontroversi. Saya terus terang.
Kalau dia orang kata benda tu salah, saya kata terus salah lah. Ya. Kita jangan jaga hati company ke tak. Benda ni salah. Ini bukan, kalau benda tu bukan ciptaan Tuhan, ini ciptaan manusia yang tak bagus, toksik untuk badan kita, saya kata salah lah. Ya. Macam manusia kata gula. Gula ialah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Ya. Tapi mereka katakan gula, tanpa gula kita tak boleh hidup, kita jadi hypo. Itu semua andai yang salah. Itu yang saya kontroversi. Itu bukan kontroversi. Macam saya dah 4 tahun dah, lebih 4 tahun saya tak ada gula, saya tak jadi hypo pun. Itu yang saya mendengarkan. So kita kena tukar fikiran kita bahawa banyak benda dekat Malaysia ni salah faham dan mereka masih makan ubat sampai sekarang. Di mana mereka makan ubat semua hidup lah. Yelah. Okey doktor. Tapi tadi doktor belum jawab lagi. Doktor last year first time berpuasa sebagai seorang Muslim. Sebelum doktor masuk Islam, doktor pernah berpuasa? Saya sebelum saya mualaf, saya puasa dari segi medical tu intermittent fasting sebenarnya. Oh, intermittent fasting. IF. IF. So intermittent fasting sebenarnya saya boleh cerita lebih, dari segi selepas saya mualaf, saya baca juga Al-Quran semua tu. Dalam Al-Quran dah ada dah chapter 2 kot, ayat 183. Dalam tu sudah ada sebenarnya apakah kelebihan kita berpuasa. Ini adalah masa bulan puasa ini, kita hubungan antara kita manusia, kita sebagai hamba Allah lebih rapat dengan Allah. Itu satu. Itu yang sendiri akan rasa. Orang yang betul-betul puasa, dia akan rasa sendiri benda tu. Yang betul-betul yang betul puasa. tu. Okay. Yang betul-betul puasa. Bukan tu. sekadar menahan So lapar. kita tak boleh katakan ini hanya untuk agama. Tak. Ini antara diri sendiri kita dengan Tuhan kita, pencipta kita. Okay. So jangan salah faham. Sebagai manusia kita kena rasa benda tu. So masa puasa inilah kita akan rasa. Sebelum puasa mualaf pun, saya benda ni bila buat, benda ni ada sebenarnya. Benda rasa tu ada sebenarnya. Tapi sebabkan oleh hidayah belum dapat. Oh, maksudnya doktor ketika sebelum mualaf, doktor dah cuba pernah berpuasa. Pernah juga saya buat dah puasa mula juga. Rasa benda tu. Itu. Tapi di ke mana? Okay. So kena ada waktu. Semuanya ada sebabnya. So bila saya dapat hidayah, saya dah mualaf, saya boleh tahu lebih detail. Dan saya harap saya akan lebih belajar dan lebih bagi manfaat untuk rakyat Malaysia lah. Time tu doktor buat IF. Okay, masa tu sebelum doktor masuk Islam, doktor buat IF. Tapi IF tu dibuat pada bulan puasa ataupun macam mana? Masa biasa je. Masa biasa. Doktor pernah cuba sebulan puasa bersama dengan apa yang orang Islam amalkan? Ikhlasnya tak. Saya tak buat intermittent fasting tu sebulan, tak. Saya buat bila saya rasa nak buat, saya akan buat. Intermittent fasting tu lebih kepada puasa juga. Dia ada jenis, saya terangkan kat sini, ada 2 jenis puasa sebenarnya. Satu yang kita masa Ramadan, masa puasa sunat, kita buat puasa tu puasa dry fasting. Di mana kita tak minum, tak makan semua daripada Zahur sampai maghrib, kita tak buat makan tu. Itu dry fasting. Lagi satu fasting dalam medical tu wet fasting. Wet fasting tu kita tak makan apa-apa. Tapi kita boleh minum air kosong, air lemon ke, air chia seed ke, air teh kosong ke, kopi kosong ke, semua tanpa gula, tanpa susu. Boleh minum tu. Itu wet fasting. Biasa saya buat wet fasting lah. Kadang-kadang saya buat dry fasting juga. So dua-dua pun ada kelebihan dia tu. So banyak kelebihan sebenarnya ke masa puasa. Inilah ubat bagi saya sebagai seorang manusia, seorang nak sembuh daripada semua segala jenis penyakit, puasa. Ya. Ini satu ubat yang paling mujarab. Ubat paling mujarab. Ini sudah ada dalam Al-Quran, semua sudah ada sebenarnya. Kita saja tak ikut. Kita tak ikut. Sekarang masalah lagi satu dekat Malaysia sekarang. Saya tak nak cerita negara lain. Dekat Malaysia, mereka tak faham mengapa puasa. Mereka tak faham mengapa mereka puasa. Okay. Kebanyakan mereka puasa sebab masa puasa Ramadan kena wajib puasa. Kerana dirukun Macam tu. Itu macam paksa sendiri. Tak boleh paksa. Dalam agama tak boleh paksa-paksa. Tapi wajib kena buat. Wajib. Tapi dia bila bukan wajib pun, wajib. Tapi bila sampai waktu, tak payah wajib pun. You akan ikut diri sendiri. Oh, maksud doktor tu. Automatic benda tu. Okey, saya nak kena betulkan di sini. Maksudnya kewajipan tu ada. Wajib kena buat. Tapi bila kita dah mula rasa keperluan,
rasa ia satu manfaat kepada kita, tanpa disuruh pun kita akan buat. Begitu doktor? Itu adalah disebabkan oleh bila ada hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Kita akan buat. Tak payah kita paksa-paksa. Kita atau automatically akan buat benda ni semua. So itulah dia, banyak orang salah faham. Ini kena apa tu, dalam agama Islam kena paksa lah, kena wajib lah, semua tu banyak salah faham. Bila kita sudah ada dalam jalan betul, kita akan buat automatically. Secara automatically kita akan buat benda ni semua. Tak payah kita paksa. Yang paksa. Dia senang cakap, kita boleh simpulkan seumpama macam solat lah, solat, kan. Tak payah kena sebat pun dia boleh solat sendiri, so, kan. sampai waktu dia akan buat benda tu. So jangan kita marah, jangan tu semua tu. Bila sampai waktu kita nasihat aja. Kita bagi dia bagi nasihat benda-benda semua. Bila sampai waktu dia akan ikut. Okey. Kalau saya rujuk kepada situasi non-Muslim, saya belum pergi lagi pada topik pasal medik dulu. Saya nak pergi pasal, saya masih lagi berminat dengan doktor punya pengalaman sebelum Islam, kan. So bila doktor kaitkan, doktor pernah berpuasa sebelum doktor memeluk Islam. Saya lihat situasi yang sama juga berlaku dalam ramai non-Muslim, iaitu mereka di luar sana yang mengambil peluang mencuba berpuasa dalam bulan puasa, bulan Ramadan antaranya. Dan kita dapat lihat ramai yang share di media sosial, mereka try, mereka cuba, mereka kata seronok berpuasa. Best punya puasa ni. Ada yang beratur di bazar Ramadan, beli jodoh sebagainya. Mereka cuba nak rasa apa yang orang Islam rasa. Doktor pernah lalui benda tu, kan? Iaitu doktor mencuba untuk mencuba satu amalan yang orang Islam buat, tapi yang non-Muslim pun buat sama. Kenapa doktor? Kenapa non-Muslim juga mengambil peluang untuk mencuba berpuasa? Apa sebenarnya yang mereka cuba nak rasa sebenarnya? Okey, saya nak ini betulkan fakta lah. Sebenarnya saya tak nak cakap siapa. Yang semua orang pergi pasar Ramadan beli itu semua sebab makanan semua sana sedap. Sebab sedap. Bukan sebab puasa. sedap. Okay. Semua ramai nak makan. Saya dulu beli juga, walaupun tak puasa dulu, saya pergi beli makanan semua sedap-sedap. Macam-macam makanan itu. Pasar Ramadan, aduh, saya tak boleh cerita. Okey. Tapi tentang dari segi puasa, Yes. kalau tak silap, minta maaf ya, kalau saya ingat semua agama ada puasa diri sendiri dia tu ada. Saya tak pasti benda tu. Kalau semua agama lain dia ada puasa juga tu. Cuma diorang tak ada macam agama Islam diorang buat tu. Tiap-tiap bulan Ramadan tu ada masa ada tu. Dia ada khas dia tu ada. Yes. Mereka tak buat macam tu. Saya rasa semua agama ada puasa. Cuma tak buat macam kita lah. Okey. Tapi saya rasa sebagai manusia kita memang kena puasa. Puasa tu aja. Ya. Come back kepada medik. Sebenarnya, kita faham ini ialah rukun Islam. Rukun Islam. Dan semua orang wajib buat sebagai orang Islam. Tak ada dolak dalih kecuali mereka yang dalam keadaan yang uzur. Yes. Ataupun bukan dalam kategori yang syarat sah. Ataupun syarat sah puasa, yang mana melibatkan ada 2-3 perkara, antaranya ialah musafir sebagainya yang tak wajib berpuasa, antaranya ialah mereka yang uzur, mereka yang bukan merdeka sebagainya, kan. Okey, jadi dalam konteks perubatan pula, doktor, apa sebenarnya yang doktor lihat sendiri kebaikan puasa ni sendiri kepada orang Islam terutamanya, dan mungkin juga kepada orang-orang ramai di luar sana? Apa sebenarnya manfaat yang mereka dapat? Okey, hari ini saya nak cerita puasa Ramadan ni. Sebenarnya puasa sepatutnya semua manusia, tak kisah dia bangsa apa, agama apa, kan, wajib kena puasa. Wajib kena puasa. Wajib puasa. Dia ada sebabnya. Dia ada sebabnya. Setiap tu dia terlalu banyak kebaikan dia tu. Kalau kita seseorang ada penyakit kita nak reversekan balik penyakit tu, terutama chronic disease tu, nombor pertama dalam formula saya puasa. Formula kita pertama Dr. Mani. Formula Dr. Mani tu saya dah katakan, itu yang saya tekankan nak bagi anda semua faham dulu. Dr. Mani ni terkenal dengan formula Dr. Mani. Selalu saya akan lancarkan buku ni dalam bulan 6 ada buku nak buat? Saya nak buat tu untuk kebaikan rakyat Malaysia. So pertama, puasa. Sebenarnya puasa ni sudah ada berzaman Nabi, mereka dah amalkan benda tu ada. Sekarang saja bahagian perubatan macam doktor kami, bila explore, itulah kebenarannya dah ada dekat sana. Di mana seseorang penyakit, kita bila dapat penyakit, bagaimana kita nak reversekan balik jadi normal, jadi healthy,
benda pertama kita kena buat adalah puasa. Itu sebab masa Ramadan ni kita kena ambil kesempatan ni, kita kena puasa bersama. Tak kisah dia agama apapun, kita sebagai rakyat Malaysia, jangan ingat ni Ramadan ni hanya untuk orang Muslim. Tak. Kita kena semua bangsa kena boleh ikut bersama-sama. Kita boleh puasa dari pagi sahur sampai maghrib, kita boleh puasa. Tak ada orang akan meninggal kata kita puasa. Tak ada orang pergi masuk hospital emergency, saya puasa saya dah sakit jantung dah. Tak ada. Itu semua kelentuan je. Mereka tak benar cerita tu. Yeah. So bila kita puasa, badan kita, bagi saya beribu-ribu ada kelebihan. Terlalu banyak kelebihan. Nanti saya cerita apa kelebihan tu. Okey? Tempoh puasa lebih kurang dalam berapa jam? Daripada pukul 6 pagi lebih kurang sampai jam 7 malam. So lebih kurang dalam 12 jam. 12 jam lebih. 13 jam. So sebenarnya menahan lapar dahaga sepanjang tempoh itu. Apa yang body kita akan dapat? Okey, sebenarnya ikut kajian dari segi perubatan, okey, itu mereka ramai orang salah andaian pasal puasa ini. Mereka kata, saya puasa, saya gastrik lah, sakit perut lah. Itu semua cerita yang tak benar. Ada analisis yang dah telah dibuat, kajian dari segi medical, kita boleh hidup tanpa makan. Tapi kena minum air putih lah. Tanpa makan 40 hari. 40 hari tak makan? Tak boleh makan. Sampai? Dan juga ada buat kajian dekat Russia, dia orang sampai 60 hari. Dan itu paling maksimum lah. Itu dah tinggal tulang je. Itu makan lah, makan. Makan, tak boleh makan kalau je. Air, minum? Air kena minum. Tak, maksudnya kalau tanpa air? Tanpa air kita lama? 12 jam, 14 jam boleh sampai. Alright. Masa puasa Ramadan ni, masa tempoh yang puasa cukup, ni, yang relevan? Yang cukup. Kita 12-14. Itu ada sebab. Itu sebab dalam Al-Quran dah kata kita daripada sahur, kena maghrib, kita tak makan, tak minum pun tak minum. Tak ada masalah untuk badan kita. Lepas tu kita kena minum. Lepas buka maghrib, kita kena minum air kosong ke, air lemon ke, air yang sesuai tanpa gula, tanpa susu. Okay. Tapi apa yang berlaku di Malaysia, terbaliklah. Sebelum buka puasa je dah susun dah. Jus buah-buah, jus tembikai lah, manis, air bandung, warna hitam macam-macam, jeli semua sedang itu. Okay. Bila, bukan tu salah. Masa zaman Nabi dulu dia minum apa? Kena ikut dia. Dulu zaman Nabi ada tak benda-benda minuman tu? Kita saja buat sekarang ni. Semua penyakit gula tu. Itu punca kita dapat penyakit. Okey. Jadi apa yang kita punya tubuh, manfaat pada tubuh kita selama 12 jam kita menahan lapar dahaga? Banyak. Bila kita puasa, kita daripada sahur sampai maghrib tu, badan kita akan, kalau kita badan kita boleh cakap, dia akan cakap terima kasih untuk badan kita sebenarnya. Sebab kita andaian buat kita, masalahnya kita makan 24 jam. Makan aja 2 jam, 3 jam, 4 jam dekat Malaysia, makan je sekali. Buat satu andaian. Kalau kata satu kilang jalan 24 jam, nanti satu hari dia akan rosak. Kita kena bagi dia rehat. Dari pagi kita rehat sampai maghrib tu, badan kita rasa lega. Semua badan sel tu. So di mana masa itulah banyak benda kebaikan berlaku dalam badan kita. Di mana sel-sel kita, terutama yang mereka cerita dekat TikTok semua banyak tu, detox, barang inilah, produk inilah detox. Salah. Detox itulah bila puasa badan kita akan detox. Okey. Sel-sel kita akan membetulkan, akan membuang sel-sel yang toksik dalam badan kita, sel-sel yang jahat, sel-sel yang tua, sel-sel yang tak perlu dalam badan kita. Masa itulah masa puasa dia akan buang, akan digantikan oleh sel baru. Ini dari segi medical, memang proven. So ini bukan dari segi agama, tapi memang proven bahawa puasa akan menggantikan sel-sel yang lama. Terutama sel-sel kanser yang tak perlu, dia akan gantikan. So kita panggil detox. Itu sebab saya cerita, detox adalah sebenarnya kita sendiri yang buat. Tak perlu produk yang luar, you orang macam-macam produk ke luar, menipu, scammer semua tu. Itu saya tekan dengan TikTok, semua tu scammer. You orang jangan bagi. Tuhan telah cipta, Allah telah cipta badan kita selengkap-lengkapnya. Tak perlu you orang badan. Ada sistem dia? Sistem dia sudah ada sebenarnya. Semuanya dia lengkap dia cipta dah. Dia lengkap, tak perlu satu produk yang luar you bagi detox. Macam Tuhan kita dah lupa bagi detox. Salah konsep. Detox adalah kita sendiri akan detox. Cara pertama puasa. So kalau ada produk-produk yang orang jual dekat luar, tak kisah dato ke profesor jual produk-produk itu yang katakan boleh detox, salah, scammer, menipu.
Saya berani cakap dekat sini. Okay. So untuk detox mengembalikan balik kita punya sistem tubuh yang lebih baik, lain betul? Apa yang boleh kita dapat manfaat? Okey, itu pertama kena ingat. Detox adalah kita sendiri masa puasa. Yes. Kedua, bila kita puasa, kita perlukan bakteria dalam perut kita yang baik. So apa jadi? Bakteria yang jahat akan digantikan oleh bakteria yang baik. Okey. Di mana leaky gut. Boleh, Penyakit leaky gut itu adalah usus bocor orang kata. Okey, alright. Usus bocor, kalau cerita leaky gut tu, kita muncul leaky gut punca utama adalah bila kita makan makanan buatan manusia, terutama gula. Processed food, roti canai, carbonara lah, roti empat segi, roti putih lah, semua yang buatan manusia kita boleh makan, kita jadi dapat leaky gut. Di mana bakteri-bakteri yang baik tadi dekat sini diganti oleh bakteri jahat. So masa puasa ni, bakteri jahat akan dibuang, diganti oleh bakteri yang baik. Jadi dari segi benefit tu Terlalu body, banyak. Di mana permulaan pertama kita mula reversekan penyakit yang kita ada. ribut penyakit. Okey, dua. Ketiga, orang ingat bila kita puasa tak ada tenaga lah, lemah lah, itu semua salah. Kan tadi saya kata dah, kita boleh hidup tanpa makan tu 40 hari. So, masa puasa ni tak minum tu, badan kita ada tenaga. Simpanan tu sudah ada. So badan kita ambil tenaga daripada lemak-lemak, terutama daripada lemak perut. Dia ambil tenaga daripada dia lemak. akan Ini topik penting. Ini best. Okey. So orang-orang buncit, kalau dia puasa dengan cara betul, Yes. dia akan ambil tenaga daripada, bukan daripada makanan kita, dia akan ambil, kita punya tenaga sudah ada. Jangan risau pasal apa kita tak makan kita akan lemak, tak. Dia akan ambil tenaga daripada perut, terutama perut yang deposit dekat perut, buncit semua tu, lemak-lemak tu dia akan ambil, dia gunakan penukarkan lemak yang ada tu untuk tenaga untuk badan kita. Tenaga. Sebab tu orang berpuasa akan berlebih bertenaga. Itu yang benda betul. Macam saya bila berpuasa, saya akan berlebih bertenaga. Ya. Ya. Itu memang ciptaan Tapi Tuhan. tapi ramai je pun pukul 4 petang dah lalap dah, dah tersandar. Itu salah di konsep dia tu. Sebab Dia masa sahur dan masa buka puasa salah tu. Itu nanti Salah saya cerita. caranya. Caranya salah. Cara Dia makan tu ke? lebih sekarang dekat Malaysia ni lebih kepada gaya bang. Gaya. Dia orang buka puasa, saya rasa sungguh malulah. Dia konsep puasa tu mereka tak faham. Bila mereka buka puasa, sekarang tengoklah orang-orang ada yang ada duit sikit ke apa, kaya ke, buka bergaya dengan hotel. Memang buffet sana, booking semua tu. Ni dah mula kecoh sekarang ni, ada sampai 200 lebih satu set buffet kan. Gila betul lah. Lebih daripada tu. Ada yang nak bergaya sebenarnya. Betul. Apa konsep utama kita berpuasa? Betul. Bukan kita dah puasa dah, dah berjaya, habis makan macam-macam. Salah konsep. Tapi nanti ada mungkin lepas dia Dr. boleh share tentang apakah yang diet sebaiknya untuk yang sahur dan juga diet terbaik ketika kita berbuka. Mungkin itu Dr. boleh share lepas ni. Okey, Dr. sambung. Yang benda keempat tadi kan. Keempat tu, masa inilah masa kita puasa, kita boleh reverse mula tapak pertama. Kita boleh reverse semua penyakit chronic disease, terutama kencing manis. Chronic disease. Terutama kencing manis. Kita kita buka jalan pertama untuk reversekan penyakit kencing manis dan darah tinggi dan berat badan kita, rheumatoid arthritis, GERD, gastric, anxiety, depression, Alzheimer disease, boleh kita reversekan balik. Ini jalan pertama bila kita puasa. Di mana saya punya patient yang ikut formula Dr. Mani, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, dah bertahun tak makan ubat kencing manis, dah reverse jadi normal. Tapi masalahnya doktor, ramai yang selama ni dia sihat, tapi bila dia puasa dia mula datang alasan gastrik. Salah konsep, salah. Masa puasa lah dia gastrik. Selama ni okey je pun. Salah konsep. Alright. Masa puasa takkan gastrik, tak kena gastrik. Itu semua mental saja dia tu. Mental. Ya. Dengar topik. Mental saja. So kita puasa tak ada kaitan dengan kita dapat gastrik. Itu semua mental saja dia orang tu. Punca utamalah makanan yang mereka makan sebelum berpuasa, semua makanan yang tak betul. Makanan buatan manusia. Itu punca utama yang mereka dapat gastrik. Punca makanan. Ya. Maksudnya daripada sahur tu. Sebelum tu mereka apa yang makan? Sebenarnya mereka sudah ada gastrik. Tapi masa puasa ni mereka makin itu psycho, itu mereka mental saja. Tak ada kaitan. Bila kita puasa, terutama saya,
Pagi saya minum lemon water ke atau kopi kosong ke espresso ke, saya minum dah cukup makan ubat kurus. Minum kopi kosong. Espresso. Sahur. Dah bertahun-tahun saya minum Bukan espresso. angin ke orang kata? Orang kata Tak kan ada, angin. itu dia orang kata saja. Oh, dia orang kata. Cuma kopi tu asli ke buatan manusia? Oh, macam mana tu orang punya asli dengan manusia? Asli macam mana? Asli tumbuh daripada dunia. Tapi Maksudnya kita tak boleh cipta kopi. Yalah. Buat biji itu. Sesuatu yang kita tak boleh cipta, itu semula jadi. Yang boleh cipta macam gula ciptaan manusia. Itu tak asli. Itu Doktor merosakkan masukkan badan macam 3 in 1 kopi lah kot, lebih kurang. Memang tak boleh. Dia tak campur boleh. susu. Dia campur creamer dekat sana tu. Memang tak boleh. So you mean pure coffee? Pure coffee, Oh. pure teh yang tak campur gula, tak campur susu, itulah semula jadi. Ciptaan Tuhan, itu yang kita itu minum. okey, tak ada masalah. Memang okey. Memang okey. Memang okey. Okey. Zaman Nabi dulu pun mereka minum semua. Teh semua mereka minum. Tanpa gula, tanpa susu, mereka tak minum. Kita saja sekarang dah berubah banyak dah. Sebab pengaruh oleh bergaya hidup ala barat. Ala barat. Yes. Okey, doktor. Saya tertarik dengan doktor tadi sebut pasal salah cara. Dari sini buka sahur salah cara, buka puasa pun salah cara. Benda ni tuan-tuan, saya rasa semua orang sedar dan semua orang sedia maklum. Tak perlu dipertikaikan lagi. Orang kata bulan puasa ialah peluang untuk kita nak diet, nak bagi sihat tubuh. Tapi sebaliknya berlaku bulan puasa lah makin besar, makin naik berat dia. Lepas tu makin tak sihat jadinya, makin alasan gastrik sebagainya. Satu. Yang kedua, orang kata bulan puasa ni bulan peluang untuk kita berjimat lah untuk apa? Sebab ialah makan cuma 2 kali sehari dan makan pun mungkin ala kadar saja, tapi bulan puasa lah yang sebaliknya. Sahabat saya Syarul Rizwan, sebulan kalau bulan puasa hari-hari RM40, sahur RM80 untuk buka puasa lah, contohnya. So menunjukkan bahawa bulan puasa ni dia jadi macam sebaliknya. So mungkin doktor boleh share sebenarnya apa kaedah yang terbaik dalam dari segi medik, amalan untuk kita sahur serta kita berbuka puasa, supaya kita betul-betul mengikut landasan agama serta medik sendiri. Itulah ramai orang salah tafsiran berkenaan dengan puasa. Mereka lebih kepada bergaya hala hidup yang baru sekarang. Mereka salah tafsiran. Sebenarnya masa puasa kita kena lebih berhemah dan kena sabar. Banyak benda-benda kena buat sekarang. Tapi apa yang berlaku dekat Malaysia adalah di sebaliknya. Saya nak ceritakan dekat sini, benda yang buatan manusia, macam gula, makanan, benda-benda bertopung, bergoreng, semua kena elakkan daripada kita makan. So masa sahur kita tak wajibnya kita kena makan, tak ada masalah. Kita tak akan jadi apa-apa. Tenaga semua ada dalam badan kita. Kita tak akan masuk hospital, kita akan masuk emergency semua, tak ada masalah. So tenaga sudah ada dalam badan kita. Jangan risau. Semua kita punya brain function saja, mental saja. Kita automatically kita ingat tak makan dapat gastrik. Kita yang fikir. Sebenarnya tak ada pun benda tu. Kita akan rasa lapar. Tapi pagi apa kena buat? Minum air putih ke, air swam ke, air lemon ke, air chia seed Kenapa ke. Kenapa doktor selalu ulang lemon? Lemon tu lemon tu sekarang semula jadi ke tak semula jadi? Semula jadi lah. Semula jadi boleh makan, minum. Tapi doktor always ulang lemon. Kenapa tak sebut dia ada kelebihannya. Dia ada medical benefit tu banyak lemon tu. Lemon water, lepas tu chia seed, antioksidan semua tu. Lemon tu vitamin C semua tu, dan dalam lemon tu ada uric acid, acid dia tu ada perluan ke badan kita. Tapi sesuatu orang yang kata lemon ni dia masam, asid tinggi, dia orang kata saja gastrik sebagainya. Itu dia orang tak cukup information. Okay. Dalam perut kita, asid kita adalah daripada pH 1 hingga 1.52. Terlalu tinggi sangat asid. Lemonnya asid berapa? 6 saja. So mengapa you orang risau sangat pasal lemon punya asid? Salah konsep. Suka ke tak suka, perut kita memang asid. Dia ada sebabnya. Tapi doktor always dari tadi ulang sahur dengan lemon. Sebab itu yang natural, yang dekat Malaysia mudah dapat. Apple juice okey, senang dapat? Apple juice salah. Kenapa? Apple juice ada fructose. Oh, tak boleh lah. Lemon bukan buah. Dia lemon tu ada kategori boleh katakan buah. Dia ada plant based lah. Dia tu macam lebih kepada sayur dia tu. So apa-apa yang orang yang ada buah tu boleh makan sebenarnya. Okey, macam ni. Buah, orang yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, metabolism syndrome yang gemuk tu, saya cuba nasihatkan jangan makan buah terlalu banyak atau boleh elakkan dulu. Sampai you dah reversekan penyakit you jadi normal, boleh makan. Buah adalah ciptaan manusia, ciptaan Allahan, ciptaan Allah Tuhan kita. Okey, dia alami, boleh makan. Tapi siapa boleh makan? Orang yang sihat saja boleh makan.
Kita dah makan macam-macam buah benda, dah dapat penyakit, dah sibuk nak makan buah. Tak boleh lah. So alami tu orang yang sehat saja boleh makan. Saya baru faham ni. Sebab selama ni orang kata kalau sakit ni banyakkan makan buah. Salah konsep. Buah-buahan, Salah konsep dia orang tu. Kita betulkan balik. Kita puasa banyak. Kita betulkan semua tu. Jadi sehat boleh makan balik buah. Sebab buah ada fruktos. Dia akan naikkan inflammation juga. Kalau nak cepat sembuh, elakkan buah dulu. Tak kisah buah apa pun, boleh elakkan dulu. Dan ikut from Dr. Mani, reverse ke semua penyakit, semua berpuasa, semua kita berpuasa semua tu. Dah sehat, boleh makan balik ciptaan Tuhan. Termasuk buah. Okey. Kenapa lemon tu sesuai time sahur tu? Bukan lemon saja. Saya lain dah boleh. Air kosong. Air kosong. Air suam, green tea ke, kopi kosong ke, air chia seed ke, semua boleh makan. Tak ada masalah. Asalkan tak ada gula, tak ada susu. Okey. Dan tak ada gula, tak ada susu lah. Makanan apa yang sesuai ketika So sahur? ikut tu biasa dia tak wajib pun kita kena makan. Kalau boleh elakkan karbohidrat. Elakkan karbohidrat. Karbohidrat mana dia, ada energi doktor? Ha? Nak tahan sampai ke malam tu. No, salah tadi kita kan. Kita tak boleh boleh hidup tanpa makan tu 40 hari. Masalah ni. Bukan, kita boleh hidup tanpa makan 40 hari dah. Semua mental mind kita, mindset kena tukar. Okey. So kalau boleh makan kurma je lah, 3 ke 5 biji macam tu je. Kurma je lah. Cukup ke kurma sampai ke maghrib tu? Sebenarnya, bukan, betul tadi, betul doktor kita boleh hidup. Tapi yelah orang kata mindsetting kita. Saya okey, Syarul Rizwan saya tak sure. Mindset kita. Kita nak apa? Kita punya plan apa? Kita nak sembuhkan penyakit, kita nak sihat, kita kena control mindset. Tak ramai orang dia akan rasa itu sahur nafsu. ni. Itu nafsu. Sahur ni ialah nenek-nenek kita pun selalu pesan-pesan, makanlah sahur. Sebab dia benda tu yang akan memanjangkan kita punya kemampuan untuk kita bertahan sampai ke maghrib. Macam mana kita nak kata sahur ni tak payah makan? Tak ada. Saya dah tanya dah ustaz dia kata tak wajibnya kena makan sebenarnya. Makan kurma je cukup dah. Sebab badan kita sudah ada cukup tenaga dah. Boleh tak ada tenaga. Tak apa kot, kita makan sahur sikit. Makan buka puasa tapi kita bantai 5 pinggan kot. Makanan yang buatan manusia tu macam roti ke, roti canai ke, semua jangan makan lah. Tak, maksud saya kita makan lebih time tu. Time kita buka puasa, boleh? Salah juga. Salah juga. Ni doktor semua salah ni. Bukan cara makan tu kena berhemah. Kita kena berhemah. Masa buka puasa, so sahur kita makan minum air putih, air suar, air lemon, air chia seed macam tu dengan makan kurma cukup. Tak ada kita takkan meninggal, kita pengsan. Okey, doktor bagi saya satu menu yang terbaik yang kita boleh makan di time sahur tapi kita mampu bertahan sampai ke maghrib. Dalam keadaan kita dapatkan menu yang sihat, ikut medik, tapi tak menyebabkan kita mungkin bermasalah sepanjang 12 jam tu. Okay. Apa dia? Menu macam saya. Yes. Pertama, saya akan minum air kosong. Air kosong campur dengan suku suduh air garam bukit, air Himalayan dengan atau Celtic salt, sea salt. Sebab dalam garam-garam yang ini, yang garam ciptaan Tuhan yang semula jadi ni, ada hampir 84 hingga 90 jenis mineral yang kita perlukan badan hari-hari. Itu yang ramai rakyat Malaysia tak ikut. Mereka sudah salah faham kalau kita makan garam akan dapat darah tinggi penyakit. Salah faham. Itu garam table salt. Yang garam bukit, garam sea salt, garam Himalayan semua tu perlukan badan kita hari-hari. So saya ambil suku sudu, masuk dalam air, minum. Cukup tenaga. Dalam tu ada 84 hingga 90 mineral yang perlukan kita minum. Itu je. Makanannya biasa saya elakkan karbohidrat. Karbohidrat makan, dia memang akan naikkan insulin ke badan kita. Bila dia naikkan, dia akan naikkan inflammation juga. Dan dia karbohidrat akan cepat habis tenaga. So biasa saya kadang-kadang saya minum 2 sudu extra virgin coconut oil. Extra virgin coconut oil, kelapa dara, atau 2 sudu minyak olive oil. Okey. Tapi masalahnya sahur telah minyak kita kena ubah sebab harus pilih. Dalam itu minyak itu fat yang boleh kita dapat simpan tenaga. Kita dia lemak baiklah ni, lemak yang baik, yang semula jadi. Bukan lemak minyak sayur ke minyak bukan. Jangan telan pula minyak kelapa. Minyak masak. Minyak masak jangan. Ini extra virgin coconut oil 2 sudu. Ini fat.
Yes. Yang di mana badan kita akan bagi tenaga sampai kita buka maghrib, buka puasa. Makanan bagi saya cuba elakkan, kalau boleh 2 telur ke, 2 telur rebus ke. Telur rebus, okey. Cukup. Badan kita cukup tenaga, ada tenaga. Karbohidrat mi tolak nasi tolak, kalau boleh elakkan. Roti. Jangan elakkan. Memang roti langsung tak boleh. Kalau nak juga Itu caranya ada tak macam salah juga dia tu. Ada orang bagi macam kata nasi suku-suku setengah semua. Jangan ikut semua tu, semua suku-suku. Karbohidrat elakkan dulu. Kalau boleh minum sup sayur ke, sup daging ke, sup ikan, sup ayam ke. Kalau boleh protein lebih daging ke, ayam boleh makan, telur ke boleh makan sikit lah. Jangan makan banyak lah. Sahur tu ala kita makan saja sikit je. Sebab badan kita sudah ada tenaga. Dia takkan ke mana-mana. So kita lepas tu sebab kita bila kurang makan, lebih banyak faedah untuk badan kita dari segi medik. Sebab badan kita nak bagi badan kita rehat. You pagi-pagi dah bagi makan banyak semua tu, dia mana boleh rehat juga. Sebab itu punca utama kita dapat gastrik lah, angin lah, pening lah, tu semua. So dia bila makan karbohidrat, nasi, roti semua, dia punya tenaga habis. Macam minyak habis dalam kereta, dah habis lah macam tu. So kita amalkan minum air putih semua tadi kan, minyak kelapa darah 2 sudu. Masa minum air putih, air suam, tolong campur Celtic salt atau sea salt, garam bukit semua sikit, minum. Cukup tenaga. Tu orang kata nak sihat dia bukan mudah. Dia orang kata apa? Ya, dia dengarnya mudah tapi sukar untuk kita nak laksanakan. Boleh, kita kena ubah. Nasihat kita kena ubah lah. Kita kena pertama kena sayang diri. Apa yang ada Tuhan dah bagi, yang Nabi dah ajar kita, kena ikutlah benda tu. Sudah ada benda tu. Mengapa apa susah nak kita nak tak boleh ikut? Mengapa kita kena makan, wajib kena makan sarapan pagi? Tak ada pun. Dalam formula Dr. Mani saya dah kata sarapan pagi no. Tak boleh makan sarapan pagi. Tapi orang kata gastrik semua tak percaya. Itu semua cerita tak benar. Kita tak perlu pun sarapan pagi. Saya ulang balik mula-mula ambil air kosong, air suam campur dengan sudu garam bukit ataupun Himalayan salt. Himalayan salt, Celtic salt. Lepas tu 2 sudu minyak kelapa darah, extra virgin coconut oil. Campur dengan lepas tu makanlah tadi doktor kata makan kurma 2-3 biji. 3-5 lah dia tu, ganjil 3-5 biji. Okey, mencabar ni. Nak tunggu sampai 12 jam ni. Okey doktor. Then buka puasa? Buka puasa boleh kot makan nasi biryani ayam kambing. Kita buka puasa macam ni. Kot. Mula-mula kita kena minum air dulu. Okey, mula dengan air dulu. Tapi macam saya lain doktor. Saya punya perangai saya suka makan dulu, air kemudian. Minum air dulu. Air dulu dulu. Pagi kita bersihkan perut dulu. Kita minum air ke, termasuk semua. Air kosong lah ni. Air kosong ke, air lemon ke, air chia seed ke. Suka doktor always sebut lemon. Sebab ada kelebihannya. Nanti mungkin kalau ada peluang saya akan cerita kelebihan minum air lemon nanti. Mungkin lain kali. Sebab banyak cerita dia kelebihan. Antioksidan, masing-masing ada. Dia keperluan. Kalau benda lemon tu semula jadi, memang barang kita boleh terima. Okay? So, bila kita minum air dulu. Air kosong ke, air lemon ke. Kalau nak minum teh kosong pun boleh lah. Tapi kalau boleh, minum air kosong dulu. Lepas tu, macam biasalah, kita makan dulu kurma dulu. Makan kurma dulu. Pagi dia rehat dulu. Jangan terlalu tiba-tiba kita makan. Masalah utama Malaysia, kurma tu doktor, dia tak ada sifat macam buah tadi ke? Macam tadi doktor ada juga. Buah tu, tapi buah kita dah lama tak makan kan. Kita yang kita makan 3-4, bukan kita makan 1 kilo, 2 kilo bang. Kita makan 3 biji, 5 biji. Tak ada banyak. Mahal doktor, 1 kilo 2 kilo. Okey. Kita jangan makan banyak-banyak. Kita makan 3 biji sebagai kadar bagi tenaga untuk badan kita. Tenaga kita perlukan karbohidrat kan. Dalam kurma tu ada karbohidrat tu. So bagi tenaga untuk sementara je. Pagi relax. Lepas tu baru mula makan, lebihkan protein dengan fat dan sayur. Lebihkan protein dan fat. Yes. Serta sayur. Jangan kurangkan karbohidrat. So nasi boleh, kalau boleh elakkan nasi, kurangkan nasi satu sendu dan lebihkan protein macam telur, macam ayam, macam daging, kambing, ikan, sayur kena makan. Dan kacang-kacang semua tu. Dan nasi sikit. Itu untuk orang yang ada penyakit mudah reverse balik. Yang benda-benda yang saya cerita ni takkan menaikkan serum insulin dalam badan kita, takkan menaikkan inflammation dalam badan kita. Ini tapi kena ingat, masa buka puasa kena makan makanan yang real food, makanan semula jadi. Tak boleh makan benda bertepung, tak boleh makan benda bermanis, tak boleh makan benda bergoreng. 3 benda kena amalkan. Masalah ni doktor.
Masalah. Nasihat kan? Masalah tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh ke? Kopi goreng lah paling sedap kat puasa. Murtabak semua tak boleh bang. Murtabak, Memang betul. kuih semua tu memanglah kita nampak, kita dah biasa. Tapi nak bernasihat, kita kena ikut alami. Macam mana zaman dulu, zaman Nabi hidup, macam itulah kita kena makan bang. Okey, ada orang dia praktikkan cara macam ni betul. Ada orang lah, saya pun kadang-kadang buat benda sama juga. Yang mana okey sahur and then bila kita berbuka puasa, kita makan ala-ala saja. Kita makan kadang-kadang kita mulakan dengan air sikit, kurma sikit, and then kita ambil kuih-kuih dalam 1-2 biji, and then kita stop solat maghrib dulu, and then lepas tarawih kan balik baru terbantai. Ada orang dia kata lepas tarawih bantai tu kiranya makanlah nasi kau-kau je kan. Dia sebenarnya betul sebenarnya. Cuma masa buka puasa tu kita minum air dengan makan buah kurma dah. Lepas tu tarawih balik baru makan lebih protein dengan fat semua tu. Sekali sebenarnya kita makan 2 kali saja kena makan. Jangan makan sampai sahur. Dekat Malaysia ni mereka makan masa buka puasa dah makan banyak dah. Lepas tu pergi tarawih tu, lepas balik lagi makan lagi. So kita punya insulin badan kita naik macam spike. Lepas tu naik balik. So bila insulin badan kita selalu naik, inflammation badan kita naik. So macam mana kita boleh sembuh? Sebab itu kita tak boleh turunkan berat badan. Sebab itu penyakit semua tak boleh reverse. So kita kena makan 2 kali saja. Sahur, lepas buka puasa minum sikit dengan buah kurma. Lepas tu sabar dulu. Lepas balik tarawih baru makan protein dengan fat banyak. Makanan semula jadi. Protein dengan fat dasmin, contoh macam mana tu? Ayam, apa yang makanan semula jadi ciptaan Tuhan? Telur, ayam, ikan, seafood, daging, kambing. Yang kalau boleh tempatan. Kambing semua tempatan. Saya lock tu. Kambing, okey. Kambing tu. Yang kalau boleh tempatan, makan. Boleh makan. Itu semua Kambing apa bakar semua kan. Kambing bakar asalkan jangan goreng lah. Jangan goreng. Jangan goreng lah. Deep fried tak boleh lah. So asalkan dia semula jadi, kita boleh makan. Tak ada masalah. Itu aja, simple je secret life kita. Tuhan telah bagi dah. Apa yang dia bagi semula jadi, kita makan itu aja. Jangan you buat sesuatu yang baru macam pizza lah, carbonara lah, pasta. Tak sesuai untuk kita. Okey doktor, kita ambil 1-2 soalan terakhir doktor. Apa kaedah lain untuk kita mengambil peluang, mengambil kesempatan? Yalah, kita tak ada kesempatan yang sebegini baik. Sekurang-kurangnya puasa ni memberi kita satu disiplin untuk kita menjaga kita punya diet kita. Dan ini juga peluang kita untuk kita nak balancekan antara diet serta kita punya aktiviti. Mungkin doktor boleh sarankan tentang yalah, bila kita dah ada peluang untuk kita berdiet secara sihat, secara akidahnya memang diminta kita untuk kita berpuasa kan. Apa pula cara untuk kita nak tambahkan lagi manfaat itu ketika siang hari itu dari segi aktiviti kita, dari segi mediknya. Orang berpuasa dia tak makan, adakah sesuai untuk dia berjoging, untuk dia berbasikal siang-siang hari dan keadaan yang dia lapar tanpa ada air dalam badan dia, betul? Sebenarnya kita tak boleh gunakan perkataan diet. Diet lah perkataan barat sebenarnya. Kita apa yang saya amalkan masa puasa tu, ini yang kita kena amalkan hari-hari sebenarnya. Okey. Masa puasa tidak ada apa-apa halangan. Kita boleh buat. Seperti saya tadi katakan daripada awal, barang kita cukup tenaga. Kita boleh buat apa-apa kerja, tak ada masalah. You bawa lori ke apa ke, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Badan kita ciptaan Tuhan kita selengkap. Dia sudah lengkap dah. Kalau you masa kita tak puasa, dia akan buat sendiri. Badan kita dia akan sediakan sampai kita masa buka puasa dia akan sediakan. Tak ada masalah langsung. Kita takkan pengsan ke, kita akan jadi lemah ke semua. Semua fikiran kita saja. Kita takkan lemah. So kita kena ubah fikiran kita dulu. Kita kena ubah fikiran, kita bahawa saya bertenaga semua, tak ada masalah. Tenaga sentiasa akan ada. Tapi adakah dia ada manfaat yang lebih baik bila kita dalam keadaan kita berpuasa? Yes. Ditambah dengan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh sebagainya. Bukan macam tu. Kita bila puasa, kita buat kerja biasa je. Kalau you nak memang jogging ke, you main gym ke, tak ada masalah langsung. Teruskan. Kita akan lebih bakar lemak. So badan kita perlukan tenaga masa kita aktiviti ke apa. Bukan ke main gym memerlukan tenaga, memerlukan orang tu dia kena ambil protein dulu semua baru dia boleh main gym. Salah konsep. Tenaga sudah ada dalam badan kita. Dia akan ambil daripada masa tu lebih cepat kita kurangkan berat badan, bunci semua akan kurang. Sebab badan kita bila kita main gym ke apa, dia perlukan tenaga. So tenaga daripada mana? Kita tak makan puasa. So ambil daripada
Lemak. Lemak. Yes. Baru saya dapat. Yeah. Kan ini ilmu yang baik. Maksudnya tadi kan doktor dah beritahu pada awal lemak. Okey. So maksud kita membakar lemak kita. Yes. Dapatlah kurangkan kita punya Yeah. boroi tu. Yo. Okey, Mudah, okey. boroi itu semasa mudah kurangkan. Tapi Mudah dekat kurang, Malaysia Oh. terlalu ramai orang dah. Masalahnya bulan puasa ni tambah boroi. Sebab mereka cara buka puasa bang. Ya. So teruk. Okey doktor, mungkin doktor boleh bagi saranan terakhir kepada mereka yang di luar sana yang sedang menonton ni tentang pengamalan ataupun tentang apa yang mereka patut amalkan ketika berpuasa, dan juga mungkin nak membeli belah. Kita akan dapat lihat pesta membeli juadah yang hebat ketika bulan puasa. Pasti hebat sekali semua tempat. Ini bukan menyekat perut nasi mereka berniaga, tidak. Tapi ini sebagai nasihat kepada mereka di luar sana, nak beli tapi mungkin ada caranya supaya apa dia punya portion ke, kalau macam teringin sangatlah. Yalah, saya faham saya punya formula semuanya salah. tapi saya memerlukan tips kalau macam teringin nak juga rasa nasi biryani ke apa ke, mungkin Datuk boleh bagi sedikit nasihat, silakan. Bagi saya nasihat kepada rakyat Malaysia masa puasa Ramadan ni, kalau boleh elakkan makanan yang buatan manusia, terutama gula. Jangan makan gula. Benda bertopung, roti naan ke, roti apa-apa, roti topung tak boleh. Dan juga bergoreng minyak. Ini 3 benda bahaya untuk badan kita. Ini yang 3 benda yang buatkan kita penyakit dalam badan kita. So elakkan ni, dan cuba tengok banyak dekat pasar Ramadan macam ayam bakar ke, kambing bakar ke, sate ke, yang kalau harap mereka gunakan minyak yang bagus lah. Sate kan pakai minyak. Minyak kena minyak, kalau boleh gunakan minyak butter ke, minyak olive oil ke, minyak kelapa darah, kena gunalah, tapi tak tahu mereka gunakan ke apa tu. Cuba badan kita yang kena jaga. Kita yang kena pilih. Makanan yang semula jadi. Apa yang Tuhan cipta tu, makan itu saja. Makan semula. Nasi boleh makan, tak ada masalah. Jangan makan bergunung lah. Makan ala sekadar je. Berhemah. Okey? Jangan makan terlalu banyak manis. Elakkan makan manis. Kita tak akan jadi apa-apa. Elakkan gula, elakkan benda bertopung, elakkan benda bergoreng. Makanan lain boleh makan. Kalau doktor kalau doktor pergi ke bazar Ramadan, sepanjang tu bazar tu, apa yang doktor rasa doktor boleh beli? Nasi ayam? Nasi ayam boleh Boleh. Apa masalah nasi ayam? Ayam ciptaan semula jadi. Nasi tak ada masalah. Nasi kalau dia bagi banyak, saya makan separuh je lah. Ayam tu dia bukan goreng ke? Ayam kan ayam steam kan? Oh, ayam steam. Ayam steam, ayam bakar boleh, ayam grill boleh, tak ada masalah. Nasi ayam macam mana zaman dulu pakai bakar kan, daging macam tu lah. Ayam golek kan? Jangan goreng lah. Okey. Macam benda-benda yang berbus, macam yang orang buat macam steamboat tu, macam tu? Steamboat tu frozen food dah. Frozen food. Frozen food tak boleh lah. Kalau benda tu keluar daripada kilang, buatan manusia tak boleh. Macam sup ayam, sup gearbox ke apa, boleh minum. Banyak-banyak benda makanan kampung, banyak boleh makan. Santan boleh guna, tak ada masalah langsung. Masak kari ke, rendang ayam, boleh makan benda tu semua tu. Boleh? Boleh, apa masalah dengan rendang? Boleh taruh garam, tak ada masalah pun. Rendang ayam kari ke, rendang masak cili ke, ulam ke, tempoyak ke, boleh makan, tak ada masalah. Ada yang kata pula santan jangan pula. Itu scam by Western country. Western country punya scam aduh. Banyak benda itu fokus utama saya dalam TikTok. Saya betulkan benda tu. Diorang duk gelak tu aduh. Diorang duk gelak, diorang kata diorang pun punya salah faham. Banyak benda salah faham tu. Terutama susu. Susu. Susu pula mereka kata untuk kuatkan tulang. Itu semua scammer sebenarnya. Susu, okey. Susu hanya untuk baby sampai 2 tahun atau lebih. Itu saja. Dengar tu. Okey. Susu untuk kuatkan tulang. Tapi sekarang susu yang rendah lemak punya boleh kot, doktor? Tak ada. Itu semua scammer. Kita tak perlu susu. Susah ni. Susu ibu pun, tengok Tuhan ciptaan Tuhan, ibu dia cipta Tuhan, dia bagi susu untuk anak sampai berapa? 2 tahun. Dia tak cipta sampai 6 tahun, 7 tahun keluar susu ibu. Betul. Dia ada sebabnya. Keluar susu sampai 2 tahun saja. Ada sebabnya. Kita kena ikut apa yang Tuhan cipta tu. Cara alami. Mengapa tak keluar lepas 3 tahun, 4 tahun susu ibu? Tak ada. Dia ada sebabnya. Lepas 2 tahun, baby tak boleh terima susu lagi dah. Tak kisah apa susu pun. Tapi scam sekarang. Macam-macam susu dah. Doktor berani ni keluar statement macam ni. Memang berani. Mereka tak berani. Betul, ini yang fakta. Kita tengok secara alami. Cara kita tengok alami itu. Macam seorang kambing tu. Dia minum susu sampai dia makan rumput, dia tak mahu minum pergi susu dah. Kambing besar tak pergi minum susu. Tak ada. Kita manusia saja minum susu sampai semua mati, meninggal. Satu statement yang saya kira berani, sebab apa saya ramai je yang memang melihat susu sebagai benda yang baik untuk kesihatan. Salah. Okey. Salah konsep. Tapi ada yang kata pula susu bila diminum ketika sahur ni
menyebabkan kita punya sistem kita jadi macam kurang selesa. Dia ada susu tu, kita jangan bandingkan dengan susu dulu masa zaman Nabi dengan sekarang, tak boleh. Tak boleh. Tak ada punya. Kalau susu tu keluar kilang tu dah habis dah, tak boleh. Ada soalan datang sebenarnya. Apa nama susu kurma? Susu itu semua scam bang. Semua scam. Masa zaman Maksud Nabi doktor mana ada scam susu tu maksudnya kurma. Semua macam-macam lah bang. macam-macam. Semua tak ada. Susu hanya untuk baby, dia ada sebab. Hanya itu. untuk baby. Baby aja. Maksudnya sahabat saya ni baby lah, Apit. Dia masih lagi minum susu. Okey doktor. Saya kira itulah dia. Saya kira banyak yang telah pun dikongsikan untuk hari ini, dan saya kira mungkin memberi sedikit panduan dan juga manfaat pada mereka luar sana. Dr. Mani seorang yang bermula daripada non-Muslim, dah pun berpuasa, mengamalkan intermittent fasting, IF, dan manfaatnya banyak. Memang ramai pun doktor. Saya pun difahamkan ramai kawan-kawan saya pun memang mengamalkan IF ni dan mereka sukses, lebih sihat, kecil manis pun dah mula turun, dah reverse. Lepas tu tubuh makin sedap, makin lebih ringan. Malah sebenarnya saya pun setuju dengan beberapa doktor punya statement. Cuma sajalah saya provoke sikit kan, bahawa memang amalan diet zero carb ataupun kurangkan karbohidrat. Betul. Zero sugar. Dan juga zero sugar. Bukan karbohidrat kita perlu, macam nasi perlu. Cuma sugar, buatan manusia sugar tak boleh. Yalah. Dan juga mengurangkan karbohidrat kan. Yeah. Time kita sahur, time kita berbuka puasa, Yes. dapat membantu untuk kita reverse banyak benda. Banyak penyakit. Terutamanya yang melibatkan diabetik. Diabetes, berat badan, sakit sendi semua. So tuan-tuan semua, ambil manfaat, insya-Allah amalkanlah berpuasa dengan sebaik-baiknya. Seperti apa yang tadi doktor telah pun tarbiahkan. Tarbiahkan, iaitu puasa ni bukan walaupun dia satu kewajipan, tapi ia satu manfaat yang kalau kita perhalusi, kita akan sedia mengamalkannya dengan rasa yang cukup lapang dada, insya-Allah. Tuan-tuan, selamat berpuasa. Pastikan hati-hati dengan nilai ringgit yang ada, jangan terlampau boros belanja, jangan sampai satu lorong nak beli semua kan. Apapun, insya-Allah dapatkan puasa yang paling barakah dalam bulan ini, insya-Allah. Tuan-tuan semua, jumpa lagi dalam Harian Metro apa saja. Doktor, terima kasih. Dan semoga datang lagi ke sini, insya-Allah, pada masa-masa yang datang. Topik yang lebih menarik, insya-Allah. Nanti kita kupas pasal lemon tadi, insya-Allah. Baik tuan semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.